Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahifatul Amal. Kita nak bincang bab seterusnya iaitu hadis dhaif mengenai keutamaan hamdalah dan istirja. Istirja saat kehilangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dhaif, hadis tu dhaif. Nak guna dalam fadl amal tu sekurang-kurangnya kita tahu dulu kedhaifan dia dah. Hadis tu hadis ke-302 Abu Daud At-Tayalisi rahimahullah dalam musnadnya nombor 58 meriwayatkan. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qabada Allah azza wa jalla min al-'abdi qala li malaikatihi ما قال عبدي قالوا حمدك واسترجع قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد." عند الترمذي بعد أن ذكر القصة مطولة قليلا فلفظه إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي. Dari Abu Musa dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencabut nyawa putera seorang hamba, maka dia bertanya kepada para malaikatnya, apakah yang diucapkan hambaku? Mereka menjawab, dia memujimu dan mengucapkan istirja. Allah SWT firman, bangunlah untuknya sebuah rumah dan namakanlah rumah tersebut dengan rumah pujian Baitul Hamdina. Pada Tirmizi ni ada di dalam kitab Tirmizi lah, setelah menyebutkan kisah sedikit agak panjang tersebut, jika anak seorang hamba meninggal dunia, Allah bertanya kepada para malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Dan seterusnya lah, lebih kurang tadi lah. At-Tirmizi berkata hadis ni hasan gharib, sanadnya dhaif. Ikut Imam Tirmizi sendiri kata dah. Atrah hadis ataupun hadis yang sama ataupun lafaz yang hampir sama, Adira Ahmad jilid 4 muka 415, Al-Bahaqi jilid 4 muka 68, Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah jilid 5 muka 45 dan Ibn Hibban muka 776. Pada sanad hadis ini terdapat Abu Sinan iaitu Isa bin Sinan Al-Hanafi. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Taqrib At-Tahzib, dia adalah layyinul hadis, hadis yang lemah dah, lunak hadis lemah dah. Maksudnya hasan dah. Sedangkan Ad-Dhahak bin Abdurrahman bin Arzab tidak pernah bertemu dengan Abu Musa. Namun Syekh Albani menyebutkan adanya mutaba'ah baginya dalam silsilah hadis as-sahihah 1408 dari jalur Abdul Hakam bin Maisarah Al-Harisi, dari Sufyan dari Al-Qamah bin Marsad dari Abu Burdah dari Abu Musa. Syekh Albani berkata hadis ini juga diriwayatkan oleh As-Saqafi dalam As-Saqafiyat di 3:15 dah. Dan dia berkata hadis gharib dari hadis Ath-Thari, aku tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Dhahak bin Abdurrahman bin Arzab dan selainnya dari Abu Musa. Itu perbahasan sanad lah, orang ngajar hadis ya, perhati benda-benda. Penulis berkata Abdul Hakam bin Masrah telah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Nisan Al-Mizan jilid 3 muka 394. Dan dalamnya dia berkata Abu Musa Al-Madini tidak aku ketahui ada padanya jarah dan ta'dil. Majhul dah. Namun ulama lainnya dan An-Nasai telah mengidentifikasikan dengan dalam ad-du'afa dah. Ibn Hajar Asqalani dalam Nisan Al-Mizan jilid 3 muka 93 juga menyebutkan Abdul Hakam dari Sufyan Ats-Tsauri, dia tidak dikenal dan pernah mendatangkan hadis palsu dia. Ada juga hadis palsu dia. Seakan dia adalah Ibnu Maisarah. Penulis berkata seakan hadis ni adalah hadis ini wallahu alam, sehingga batallah penguatan istishhad terhadapnya. Jadi hadis ni tidak boleh dikuatkan. Walaupun macam mana Syekh Albani macam dia sokongnya tapi lemah pun lemah lah. Kita kena cerita lemah dia tak mampu untuk dikuatkan hadis ni. Hadis ni riwayat Abu Daud At-Tayalisi dan seterusnya tak mampulah dikuatkan. Bahaqi, Ibn Hibban dan sebagainya. Kita pergi pula hadis yang seterusnya, ucapan yang disunnahkan di sisi mayat, di dekat dengan si mati tu dah.
semayit dan doa yang dibacakannya. Apa kita nak ucap pada sunnah yang kita baca apa, doa apa yang kita perlu baca pada semati. Hadis ke-323 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 919 meriwayatkan An Ummi Salamata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Qalat falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mata qala quli Allahumma ighfir li wa lahu وعاقبني منه عقبة حسنة قالت فقلت فعاقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendatangi orang sakit atau pemayit, orang mati dah lah, maka katakanlah yang baik saja dah, kerana para malaikat akan mengamini apa yang kalian ucapkan. Ucap saja pun macam doa dah, malaikat amin dah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, tak kala Abu Salamah meninggal dunia, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Beliau bersabda, ucapkanlah ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah gantinya untukku dengan pengganti yang baik. Nabi sila baca gitu dah. Bahasa Arab ya, Allahumma ighfirli wa lahu wa'tibni minhu uqbah hasanah. Pengganti baik. Ummu Salamah berkata, aku berkata lalu Allah memberi pengganti lebih baik bagiku darinya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Tak laki lain, tak laki ni Nabi sendiri dah. Hadis Abu Daud 3915, At-Tirmizi 977, An-Nasi 444, Ibnu Majah 1407, Ahmad 6/201 dan 306, Al-Bahaqi 3/303, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah jilid 5/292. Dekat mati, orang dengan berita kematian baca tu dah. Tulis sekali lagi. Bahasa Arab Allahumma ighfirli walahu. Allah maghfir lahu, paling kurang lah. Allah maghfir lahu, lepas tu sebut wa'aqibni minhu uqbal hasanah. Berita orang mati ke apa pun, anak beranak kita ke tak laki kita ke siapa dia mati, kita baca ni dah. Allahumma ighfirli walahu wa'aqibni minhu uqbah hasanah. 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 Baca ni dah. Ulai banyak kali, 10 kali, 20 kali ulai kat, insya-Allah ingat dah. Hadis ke-304 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 920 meriwayatkan An Ummi Salamah qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah faqad shaqqa basaruhu fa'aghamadahu thumma qala inna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru fadhaha nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW mengunjungi Abu Salamah sedangkan penglihatannya terbelalak. Dia tengok alik atas terbelalak mata dia dah mati dah. Syaqqa basarahu ni terbelalak, iaitu dia melihat sesuatu dan matanya tidak boleh dikembalikan lagi kepadanya dah. Tengok rohnya keluar ke, tengok ke atas tak boleh nak lekat gitu lah dah. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya jika roh dicabut maka penglihatan mengikutinya dah. Janganlah kalian mendoakan terhadap diri kalian kecuali dengan yang baik-baik saja, kerana sungguhnya para malaikat akan mengamini apa yang kalian ucapkan. Ucap saja pun macam doa dah, malaikat tolong amin pula dah. Kemudian beliau berdoa dah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah darjatnya pada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Carikanlah penggantinya setelahnya pada yang tersisa dah. Ampunilah kami dan dia wahai Rabb alam semesta alam. Luaskanlah kuburannya baginya dan terangilah dah. Maksudnya akhlifu fi aqbi fil ghabirin, maksudnya dah adalah jadikanlah pengganti baginya pada anak cucunya setelahnya. Al-ghabirin ada orang-orang yang tersisa, orang yang
hidup lagi lah. Selain berdoa, hadis ni juga menerangkan sunnahnya memejamkan kedua mata mayit. Kalau kita pergi jumpa orang mati, kita tutup mata dia. Dan hadis ni juga sebagai dalil mayit akan mendapatkan kenikmatan di kuburannya dan mendapatkan sisaan di kubur lah. Allahu a'lam. Ada kita tuliskan lagi tak? Baca Allahumma ghfir li Abi Salamah, tu Abi Salamah lah. Kata orang lain sebutlah Allahumma ghfir li siapa-siapa fulan-fulan lah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi 'aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma ghfir li fulan apa-apa dah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi 'aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma ghfir li fulana warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi 'aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Doa kita tepat jumpa Pak mati dah. Hadis ni sahih. Hadis ni riwayat Muslim lah, kuat dah. Tak atrah hadis yang sama, hadis Abu Daud 3115 dan Ibn Majah 1404. Al-Mizzi mensyaratkan dalam Tuhfatul Ashraf 13 muka surat 27 kepada An-Nasa'i dalam kitab Al-Manaqib As-Sunan Al-Kubra muka surat 44. Ahmad jilid 6 muka surat 297, Al-Bahaqi jilid 3 muka surat 344. Seterusnya keutamaan memandikan mayit, memandikan orang mati tu, mengkafani orang mati dan menutup aibnya, menutupi benda-benda yang kekurangan pada semati dah. Hadis ke-325 Imam Al-Hakim rahimahullah dalam Mustadrak Hakim dah, jilid 1 muka surat 304 meriwayatkan. An Abi Rafi' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghasala mayitan. An Abi Rafi' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghasala mayitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marrah. Aman kafana maitan kasahu Allahu minas sundusi wa istabrakil jannah. Wa man hafara al-maitin qabran fa ajannahu fihi ajra lahu min al-ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Dari Abu Rafi' dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayit, mandi orang mati dah, lalu dia menutupi aibnya, kekurangannya dah. Maksud sini dah, fakata ma'alih itu adalah menutupi aib, kekurangan benda-benda tak molek yang tampak darinya berupa perubahan penciptaan lainnya. Berubah jadi apa? Jadi mohite ke jadi apa, ada setengah jadi babi ke apa tak secit. Atau sewak modal ceramah lah dah. Benda tu kalau sungguh pun tak ada faedah pun dah. Jadi benda tu jangan duk cerita kau ke dah. Maka dia diampuni sebanyak 40 kali dah. Kalau tutup benda-benda yang memalukan pada si mati tu dah. Para siapa yang mengkafani mayat, maka Allah akan memakaikannya turunan sutera dan sutera tebal di syurga dah. Kapai mayat ni hal besar ni. Tapi tak tahu lah ni orang ambil upah ni, tak tahu, kurang sikit lah. Tapi asal-asal dia pilih-pilih besar lah, pilih pahala besar lah. Barang siapa menggalikan kuburan bagi mayit, bagi semati, lalu dia menutupinya, mengurungnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang memberinya tempat tinggal hari kiamat ni. Tutup lah dah, tutup mayat ke tutup benda-benda tak molek ni. Al-Hakim berkata hadis ini sahih menurut syarat Muslim, namun Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrij, tidak mengeluarkannya. Pendapat ini disepakati oleh Az-Zahabi. Jadi Az-Zahabi kata sahih juga. Atrah hadis-hadis yang sama pada hadis Al-Hakim jilid 1 muka 302 dan Al-Bahaqi jilid 3 muka 309. Al-Hazami berkata dalam Majmu' Az-Zawaid jilid 3 muka 1, para perawi hadis ini dapat dijadikan sebagai hujah dalam hadis sahih. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata dalam Ad-Dirayah, sanad hadis ini kuat. Lihat juga pada Ahkamul Janaiz karya Syekh Albani muka surat 51. Okey, keutamaan pakaian putih untuk mengkafani dan memperindah kafan dah. Boleh pakai putih nak comel pun putih lah dah. Hadis ke-326 Imam An-Nasa'i rahimahullah jilid 4 muka surat 34 meriwayatkan An Samurah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala albasu min thiyabikum albayadha fa innaha athaharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih kerana lebih suci dan lebih baik. Serta kafankanlah orang-orang mati kalian dengannya dengan pakai putih lah.
Hadis sahih. Jadi sabda beliau lebih suci dan lebih baik kerana akan tampak padanya kotoran yang paling kecil sekalipun sehingga dapat dihilangkan dengan segera. Lihat Asy' Sindi Al-Nasa'i tadi. Kalau putih nampak sikit cemar kan, nampaklah suci sungguhlah. Hitam ni kalau benda gelap ni, dia tak akan nampak dah. Hak cemar-cemar pun tak tahu cemar dah. Jadi dia tutup benda cemar dah. Hak suci ni, putih ni nampak lalu kalau benda cemar sikit dah. Atrah hadis ni hadis riwayat Nasa'i ni. Atrah hadis yang sama ni. Hadis riwayat Ahmad jilid 5 10 13 17 18 19. Al-Bahaqi jilid 3 muka 402 dan 403. Ibnu Jarud muka surat 260 dan At-Tayyisi muka surat 894. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu' dengan lafaz Al-basu min siyabikum al-bayada fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Fa inna khara akhalikum al-asmidu yajlu al-basaru wa yanbutu asy-sya'ru. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih kerana dia adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafankanlah orang-orang mati kalian dengannya, dengan pakaian putih dah. Jadi pakai putih hak sunnah. Dan sesungguhnya sebaik-baik celak mata kalian adalah ismid, antimonim yang membuat pandangan menjadi terang dan menumbuhkan rambut. Ismid. Masalah ucapan lain lah. Bila tentu molek dah hak ni. Nabi katanya ada khasiat, kita kata dah. Jadi pakai putih. Nah, kafan mati dengan pakai putih ni. Jadi pakai putih ni molek lah. Sunnah lah kalau kira pakaian ni bukan jubah. T-shirt putih lebih baik. Meja putih lebih baik dah. Piyah putih lebih baik dah. Kalau nak kira lebih sunnah pada warna putih. Dia sunnah pada bentuk pakaian, kurta lah, jubah lah, nah, surubai. Yang penting putih tu sunnah lah. Lebih sunnah, lebih afdal pakai putih. Hadis Abu Daud Atrah ni hadis Abu Daud 3874, 3878, At-Tirmizi 994, Ibn Majah 1472 dan lainnya. Dan hadis ini juga sahih lah. Dia ni sahih kuat lah. Okey, hadis ketika 37 Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 943. Meriwayatkan an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yawman fa dzakara rajulan min ashabihi qubida wa kuffina fi kafanin ghairi ta'ilin wa kubira lailan fazajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yuqbara ar-rajulu bil-laili hatta yusalla alaihi illa ay yuttarra insanun ila dhalika. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW berkhutbah pada satu hari. Beliau menyebutkan seorang sahabat yang meninggal dunia, lalu dia dikafankan dengan kafan yang tidak baik. Ghairu ta'ilin ni adalah tidak baik, iaitu hina dan tidak sempurna untuk menutupi. Yang dimaksudkan dengan keindahan kain kafan adalah kebersihannya, ketebalannya, tutupannya dan kesederhanaannya. Dan bukanlah dimaksud dengannya adalah boros dan berlebih-lebihan serta mahalnya. Okey, maksud situ dah. Ada juga yang berpendapat yang dimaksudkan adalah putih, kebersihan, kesempurnaan dan tebalnya, bukan mahalnya. Lihat Syarah Nasa'i ni. Dah. Menyebut jadi dari Jabir bin Abdullah Nabi SAW berkhutbah pada satu hari, beliau menyebutkan seorang sahabat yang meninggal dunia, lalu dia dikafankan dengan kafan yang tidak baik dan dikuburkan pada malam hari pula dah. Maka Nabi SAW melarang menguburkan sahabat tersebut pada malam hari hingga dia diselati, kecuali jika seorang merasa berat atas hal tersebut lah. Kalau terpaksa bawa mayat berbusuk ke apa lain lah. Nabi SAW bersabda, jika seorang dari kalian mengkafankan saudaranya, maka perindahkanlah kain kafannya lah. Ini hadis riwayat Muslim lah. Atrah hadis yang sama. Hadis Abu Daud 3148, An-Nasai 4 muka 33, Ahmad 3 muka 295 dan 309. Ibnu Jarud 268 sebagaimana disebutkan dalam Ahkamul Janaiz nombor 58 dan Musnad Abu Ja'ala jilid 4 nombor 2234. Hadis ini juga ditakhrij oleh Tirmizi dari hadis Abu Qatadah secara marfu' 995 dengan lafaz Idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Jika seorang dari kalian mendekati saudaranya telah meninggal dunia, maka perindahkanlah kain kafannya. Hadis ini juga ditakhrij dikeluarkan oleh Ibn Majah 1474 dan hadis ini adalah sahih. Catatan mengenai larangan menguburkan pada malam hari, Al-Hafiz Ibn Hajar sekalian berkata dalam Fathul Bari jilid 3 muka 27 setelah menyebutkan hadis ini,
Maka hadis ini menunjukkan larangan itu disebabkan untuk memperindahkan kain kafan. Mengenai hal ini terdapat satu hadis yang terdapat pada Muslim, iaitu man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini tepat mengenai menutupi aib mayat, dan perkara-perkara yang memalukan mayat ketika mengkafaninya dan lain-lainnya. Okay, habis tu kita masuk bab lain pula. Keutamaan meninggal dunia dengan terbebas dari hutang. Mati dalam keadaan tidak ada hutang tu baik dah. Hadis ketika 38 dan hadis Sauban yang terdapat pada Imam Ahmad jilid 5 muka 277 secara marfu' sampai kepada Nabi lah. Nabi SAW bersabda, man faraqa ruhu al-jasada wa huwa bari'un min thalathin al-kibri wal ghuduli wad daini fa huwa fil jannah aw wajabat lahul jannah. Barang siapa yang rohnya berpisah dengan jasadnya sedangkan dia terbebas dari 3 hal, iaitu sifat sombong. Dia mati tu dalam keadaan tidak ada sifat sombong, pengkhianatan dan hutang, tidak ada pengkhianatan dan tidak ada hutang dah, maka dia berada di syurga dan wajib baginya syurga. Hadis sahih dah. Jadi jangan ada sombong, takabur, dan jangan khianat ke orang, tipu orang, tak boleh hutang ke tipu nah. Dan jangan ada hutang dah, maka wajib syurga. Hadis ini telah dijelaskan takhirnya pada bab mengenai keutamaan tawaduk. Dah, kena kurang ke hutang lah. Jangan duk main hutang banyak sangat, minjem sini sangat dah. Hadis ke-309, hadis Abu Hurairah yang terdapat pada Sahih Al-Bukhari nombor 1445 secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana li mislu Uhudin zahaban ma yasurruni alla tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'an arsuduhu lidainin." Seandainya aku memiliki emas seperti gunung Uhud, maka tidak akan membuatku senang seandainya 3 malam telah berlalu atasku sedangkan di sisiku terdapat sesuatu darinya dah. Maksudnya ada makanan lebih lah, kecuali sesuatu yang ku sisihkan untuk bayar hutang dah. Kalau simpan juga untuk bayar hutang, kalau tidak tak bagi sedekah habis licin Nabi dah. Itu hadis riwayat Bukhari ya. Okey, atrafnya hadis yang sama di hadis Muslim 901 dan plus telah mentakhrijnya dalam Az-Zuhud. Ada At-Tayalisi 465. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 11 muka 175, hadis ini menerangkan mengenai mendahulukan melunasi hutang atas sedekah yang sunat. Hadis ini juga berasal dari hadis Abu Zar yang terdapat pada Bukhari 1444 dan Muslim 94 secara panjang lebar dan juga telah disebutkan dalam Az-Zuhud. Okay, wasiat melunasi hutang bagi orang yang mengkhawatirkan kematian. Cepat-cepat bayar hutang dia kata mati dah. Hadis ketika 30 Al-Bukhari rahimahullah nombor 1301 meriwayatkan an Jabirin an Jabirin radhiyallahu anhu qala lamma hadara Uhud da'ani abi min al-laili faqala ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la atruku ba'di azza alayya min ka ghara nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna aliyya dainan faqdi wastawsi bi akhawatika khairan fa asbahna fa kana awwala qatilin wa dufina ma'ahu akharu fi qabrin thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'al akhar fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhurin fa idza huwa ka yaumi wada'tuhu hunayatan ghairu udhunih. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tak kala peperangan Uhud datang, ayahku memanggilku di malam hari. Jabir kata ayah dipanggil dia. Lalu dia berkata, ayah dia kata, tidakkah aku diperlihatkan mengenai diriku melainkan yang pertama dibunuh dari sahabat Nabi SAW. Ayah dia kata, aku ni mimpi macam dia ni, tengok dia orang pertama dibunuh. Sesungguhnya aku tidaklah meninggalkan setelahku sesuatu yang lebih mulia bagiku selain daripada jiwa Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah dan berwasiatlah pada saudara-saudarimu akan kebaikan. Supaya hutang lah. Ketika kami masuki waktu subuh, ayahku menjadi orang pertama terbunuh dan dikuburkan bersama orang lain dalam satu kuburan. Kemudian jiwaku merasa tidak tenang untuk meninggalkannya bersama orang lain, maka aku melarikannya setelah 6 bulan. Ternyata keadaannya seperti pada waktu aku menguburkannya, kecuali telinganya saja. Maksudnya tak acuh mayatnya, macam mati syahidnya. Ada sahih diriwayatkan secara mauquf atas Jabir. Ia tanda mati maulid lah. Kalau tak maulid jangan nak kata itu lah. Cuma ni tanda orang yang bahagia juga ialah mayat tidak hancur dah. Seperti Nabi lah. Jadi mayat tidak hancur,
tanda dia mati syahid boleh lah. Dia takut, anak dia takut lah ni, apa-apa terjadi takut mati kurang molek, dan dia anak dia bayar ganti bayar hutang ayah dia lah. Hadis dari Abu Daud 3232 melalui jalur Sa'id bin Yazid Abu Maslamah dari Abu Nadrah dari Jabir, dan dalamnya disebutkan, maka aku tidak membenci suatu pun darinya melainkan berapa helai rambut yang ada pada janggutnya yang dekat dengan tanah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 3 muka 27, dan dikompromikan antara riwayat ini dan lainnya yang dimaksudkan dengan berapa helai rambut adalah rambut-rambut yang menempel pada daun telinga bahagian bawahnya. Gitulah. Dan Hafiz menyebutkan riwayat Al-Hakim, keadaan ayahku seperti pada saat aku meletakkannya, maksudnya serupa lah. Macam baru tanda dah. Ni boleh dah tak? Kecuali telinganya saja dah. Dan hadis ni lurus dari segi maknanya dah. Okey, melunasi hutang mayat sematilah sebelum membagikan warisan. Sebelum kita bagi saka harta pusaka, kena bayar hutang dulu kan. Hadis ke-331 Al-Bukhari rahimahullah nombor 2781 beratkan, An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anna abahu ustushhida yauma Uhud wa taraka 6 banatin wa taraka alihi dainan. Falamma hadarahu jizadun nakhli ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال اذهب فيبدر كل تمر على ناحيته ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول عظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال دعوا أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال أبو عبد الله أغروا بي يعني هيجوا بي فأغرنا بينهم العداوة والبغضاء. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ayahnya meninggal sebagai syahid pada perang Uhud. Ayah pada Jabir ni lah. Dan dia meninggalkan 6 orang puteri dan tanggungan hutang. Dah. Hutang banyak. Tak kala tiba waktu panen, waktu menuai kurma apa? Petik buah kurma ni. Aku datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui bahawa ayahku meninggal sebagai syahid pada perang Uhud dan dia meninggalkan hutang. Aku senang jika para pemberi pinjaman hutang tersebut melihatmu. Beliau bersabda, pergilah, lalu timbullah setiap kurma pada satu sudut. Kemudian aku melaksanakan dan mengundangnya. Ketika mereka melihatnya, maka berkobarlah emosi mereka untuk menagih hutang dia. Maka ketika beliau melihat apa yang mereka lakukan, beliau mengelilingi di sekitar yang paling besar timbunannya sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di atasnya, kemudian bersabda, undanglah sahabat-sahabatmu. Sahabat-sahabat berhutang ayah pada Jabir ni. Maka tiada hentilah beliau menakar untuk mereka hingga Allah menunaikan amanah ayahku dah. Ayah Nabi tu bayar hutang. Dan demi Allah aku rela jika Allah menunaikan amanah ayahku dah. Dan tidaklah aku pulang ke saudara-saudariku dengan membawa satu kurma pun. Lalu semua timbunan telah diterima hingga aku melihat timbunan yang di atasnya terdapat Rasulullah SAW, seakan-akan timbunan itu tidak berkurang satu kurma pun. Tak hilang-hilang kan. Bui-bui kau okay. Ada lagi bui-bui banyak bagi pun. Masih banyak lagi timbunan kurma. Abu Abdullah berkata, Ughru ibi artinya mengobarkan permusuhan terhadapku. Nasi tengok macam harta banyak pakat nak minta hutang lah nak. Firmannya lagi, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Surah Al-Mindah ayat 14. Hadis sahih. Dari segi bahasa lah. Kehadiran Nasi atraf hadis yang sama, Hadiran Nasai jilid 6 muka 145, dan potongan hadis ini terdapat pula dalam Bukhari 2106 dan akan boleh sebutkan pada bab mengenai birrul walidain, berbakti pada dua orang tua. Hadis ini juga ditakhrij oleh Imam Ahmad jilid 3 muka 313, akan tetapi tidak ada yang mendorongnya untuk menyebutkannya pada bab mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Tak berubah hadis ni. Hadis ni riwayat Bukhari lah, kuat lah. Ada sokongan lain, tapi dalam Musnad Imam Ahmad ada yang kata dah.
Okey, keutamaan melunasi hutang mayit, hutang si mati sekalipun dari orang lain dan bukan dari harta peninggalannya. Dia boleh bayar hutang ni orang lain, bukan harta si mati pun tak. Orang lain tak boleh bayar pun tak apa dah. Hadis kedua Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2289 meriwayatkan An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا 3 دنار فصلى عليها ثم أتي بالثلاثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا 3 دنانير فقال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu dia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia datangkan satu jenazah. Lalu para sahabat berkata, solatilah dia, semaya kata dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia mempunyai tanggungan hutang? Mereka menjawab tidak ada hutang. Beliau bertanya kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab tidak. Maka beliau mensolatinya. Kemudian dia datangkan satu jenazah lain. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, solatilah dia semaya jenazah. Beliau bertanya, apakah dia mempunyai tanggungan hutang? Dijawabnya, ya ada. Beliau bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ada 3 benar. Maka beliau mensolatinya. Kemudian dia datang ke jenazah ketiga, maka para sahabat berkata, salatilah dia. Beliau menjawab, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab tidak. Beliau bertanya kembali, apakah dia punya tanggungan hutang? Mereka menjawab 3 dinar hutang. Beliau bersabda, solatlah kawan kalian mung semaya pokmu semaya Nabi tak semaya jenazah ke atas. Sahabatnya tak bayar hutang 3 dinar Abu Qatadah berkata, solatkanlah dia wahai Rasulullah dan saya yang menanggung hutangnya. Abu Qatadah kata, maka beliau pun mensolatinya. Hadis sahih. Hadir An-Nasai jilid 4 muka 65. Imam Ahmad jilid 4 muka 7 dan 50 dan Al-Baqi jilid 6 muka 72 dan 75. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata Al-Fathul Bari jilid 4 muka 547. Ibn Battal berkata jumhur ulama berpendapat bahawa sah tanggungan seperti ini dan tidak ada permintaan kembali baginya pada harta mayit. Jadi dia tanggung hutang. Okey, dia sanggup bayar terutama jika mayit tidak memiliki harta dan orang yang menanggung mengetahui hal tersebut. Hadis ini juga menerangkan tentang perlunya merasakan sulitnya urusan hutang dan tidak sebaiknya menanggungnya kecuali jika kerana terpaksa sangat saja . Jadi hutangnya kena buat selagi kecuali terpaksa . Para ulama berkata seakan-akan yang dilakukan oleh Nabi SAW iaitu keengganan mensolati orang yang punya tanggungan hutang adalah agar orang yang terdorong untuk melunasi hutangnya semasa hidup dan berusaha membebaskan diri dari hutang . Fathul Bari jilid 4 muka 50 supaya orang ambil pengajar dia bahaya ni tak payah hutang . Imam Ahmad rahimahullah hadis ketiga Imam Ahmad rahimahullah dalam jilid 5 muka 297 meriwayatkan An Abi Qatadah qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi janazatin li yusalliya 'alaiha faqala a'alayhi daynun qalu na'am dinarani qala ataraka lahumā wafa'an qalu la qala sallu 'ala sahibikum qala Abu Qatadah huma 'alayya ya Rasulullah huma 'alayya ya Rasulullah fa salli 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Qatadah dia berkata Nabi SAW ditandangi satu jenazah agar beliau mensolatinya. Lalu beliau bertanya apakah dia mempunyai tanggungan hutang. Para sahabat menjawab ya 2 dinar. Beliau berkatanya apakah ada untuk 2 dinar itu dia meninggalkan pembayarannya. Mereka menjawab tidak. Beliau bersabda solatlah kawan kalian. Nabi tak semaya kepada jenazah. Abu Qatadah berkata biar 2 dinar itu menjadi tanggungan saya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mensolatkannya. Hadis sanadnya hasan. Hadis ni riwayat Ahmad dan hadis ni hasan . Hadis Ahmad jadi Imam Surat 34. Muhammad bin Amr bin Alqamah adalah perawi yang hasan hadisnya. Hadis ini juga ditakhrij dikeluarkan oleh Ibn Hibban 1109. Di sini juga ditakhrij oleh Tirmizi 1109, An-Nasai jilid 4 muka 5 dan Ibn Hibban 1161. Namun tanpa menentukan jumlah hutangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib dari Ibnu Abi Qatadah dan hadis ini dengan riwayat ini lebih unggul. Hadis 334 Abu Daud rahimahullah nombor 3343 beriwayatkan An Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alihi daynun fa utiya bi mayyitin fa qala alihi daynun qalu na'am dinarani qala sallu ala sahibikum
Faqala Abu Qatadah al-Ansari huma aliya ya Rasulullah qala fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma fataha Allah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ana awla bi kulli mu'min min nafsi faman taraka dainan fa aliya faqada'uhu wa man taraka malan faliwarasatihi. Dari Jabir dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu mensolati seorang lelaki yang meninggal dunia sedangkan dia masih memiliki tanggungan hutang dah. Beliau pernah datang ke satu mayat, seorang matilah. Lalu beliau bertanya, apakah dia mempunyai tanggungan hutang? Para sahabat menjawab, ya, 2 dinar. Beliau bersabda, salatilah kawan kalian. Maka Abu Qatadah al-Ansari berkata, biar 2 dinar itu menjadi tanggungan saya. Wahai Rasulullah. Perawi berkata, maka Rasulullah SAW pun mahu mensolatinya. Tak kala Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW, Fathu Mekah. Jadi kaya lah kerajaan Madinah, kerajaan Madinah Rasulullah tu dah. Beliau bersabda, aku lebih utama terhadap setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan hutang, maka menjadi kewajipanku untuk melalasinya. Dan barang siapa yang meninggalkan warisan, maka itu untuk ahli warisnya. Muhammad bin Tawakil telah dimutamaahkan, disokong hadisnya oleh hadis lain sehingga sanadnya sahih lah. Atraf hadis yang sama atau pemaknaan yang sama. Hadis riwayat Nasa'i jilid 4 muslad 5, Ibn Hibban 1162. Dan Abdul Razak jilid 8 muslad 289 hingga 290. Hadis ini juga ditakhrijkan oleh Ahmad jilid 3 muslad 330. Al-Hakim jilid 2 muslad 58, Al-Bahaqi jilid 6 muslad 74 dan 75. Ad-Daraqutni jilid 3 muslad 79 dan At-Tayalisi. Jadi lekat. Hadis An-Nasa'i jilid 4 muslad 65, Ibn Hibban jilid 1192 dan Abdul Razak jilid 8 muslad 209 hingga 210. Hadis ini juga ditakhrijkan oleh Ahmad jilid 3 muslad 330. Al-Hakim jilid 2 muslad 58, Al-Baqi jilid 6 muslad 74 dan 75, Ad-Daraqutni jilid 3 muslad 9 dan At-Tayalisi 1073. Akan tetapi oleh jalur Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir diterangkan bahawa Nabi SAW mensolatinya. Dan setelah itu Rasulullah SAW bertanya ketika bertemu dengan Abu Qatadah, apa yang kamu perbuat dengan 2 dinar itu? Hingga itulah yang menjadi akhir pertemuannya. Abu Qatadah menjawab, sungguh aku telah melunasinya. Wahai Rasulullah, bayar hutang sungguhlah. Beliau bersabda, sekarang kamu telah menghilangkan rasa sakit yang ada pada kulitnya. Tak bayar hutang ni macam dosa, macam kena azab dah. Dan beliau tidak menyebutkan akhirnya, jadi selamatlah. Penulis berkata pendapat yang unggul adalah Abdullah bin Muhammad bin Uqail adalah perawi yang dhaif. Wallahu a'lam. Riwayat Abu Daud dan perawi yang ikut bersamanya diriwayatkan oleh Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir, itu bertentangan dengan riwayat diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan dari riwayat lain. Inilah yang unggul sebagaimana akan jelaskan nanti ni. Okay, hadis seterusnya, hadis ke-335. Al-Bukhari rahimahullah, hadis nombor 2298 Sahih Bukhari lah meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulin al-mutawaffa 'alaihi ad-dainu fayas'alu hal taraka lidainihi fadlan fa in hudditha annahu taraka lidainihi wa fa'an salla wa illa qala lil muslimin sallu 'ala sahibikum falamma fataha Allahu 'alaihi al-futuh qala ana awla bil mu'minin min anfusihim faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan fa 'alayya qada'u wa man taraka malan fali warasatihi. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah didatangkan seorang lelaki yang telah meninggal dunia dan dia punya tanggungan hutang. Lalu beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sisa untuk hutangnya? Ada harta kan nak bayar hutang ni? Jika diceritakan bahawa dia meninggalkan pelunasan untuk hutangnya, ada duit nak bayar hutang, beliau mensolatinya. Namun jika tidak, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, solatilah kawan kalian. Tak kala Allah memberikan berapa kemenangan pada beliau, beliau bersabda, aku lebih utama terhadap kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa dari kaum mukminin yang meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang, maka kewajipanku, Nabi lah, untuk melunasinya, kewajipan negara lah. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya. Hadis sahih. Hadis Muslim 1619, At-Tirmizi 1070, An-Nasa'i jilid 4 muslad 6, dan Ibnu Majah 2415 melalui jalur Yunus Ibnu Akhi Zuhri dan Ibnu Abi Zu'aib, mereka memutabaahkan Uqail terhadap riwayatnya dan mereka berselisih dengan Ma'mar. Maka yang unggul adalah riwayat ini, dan yang menguatkan bahawa Ma'mar telah salah duga adalah bahawa dia telah meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara marfu' dengan lafaz nafsul mu'min mu'allaqatun ma kana 'alaihi dainun. Jiwa seorang mukmin itu terkantung-kantung selama mana dia mempunyai tanggungan hutang. Ada Hadis Ibn Hibban 1108, hadis ini dhaif, tak kuat, masih diperselisihkan.
Lihat Musnad Abu Ya'la jilid 10 nombor 5808 dan insya-Allah kami akan membicarakannya lepas ni. Itulah tentang lepas ada yang sah ada yang dhaif tapi semuanya maknanya samalah. Jadi bahaya tak bayar hutang dah. Dan orang lain boleh tanggung hutang tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.